Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Johari Ghani, gesa kerajaan menyiasat golongan bergaji besar yang terlibat dalam skandal 1MDB. Pharma Niaga berisiko mengalami kerosakan inventory vaksin yang besar. Pendapatan suku ketiga kejaya prospek properti meningkat 12% kepada 23.5 juta ringgit Malaysia. Kenaikan gaji kaki tangan awam boleh menyebabkan defisit bajet yang besar, kata PM Anwar. Johari Ghani gesa kerajaan menyiasat golongan bergaji besar yang terlibat dalam skandal 1MDB. Bekas Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menggesa kerajaan melihat semula semua pihak yang terlibat dalam skandal kewangan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau berkata, siasatan perlu melibatkan jawatan pengurusan di semua peringkat. Siasatan hanya tertumpu kepada tokoh politik. Ia juga sepatutnya melibatkan semua jawatan pengurusan di semua peringkat. Mustahil satu organisasi yang mengeluarkan 6.5 bilion US dollar bond hanya seorang yang keluar masuk mahkamah. Apa jadi dengan pengurusan kanan yang mendapat gaji besar berjuta-juta? Bagi saya, Tambun perlu melihat semula kerana saya tidak mahu Perdana Menteri pada masa akan datang apabila kita terpaksa berhadapan dengan skandal, semua yang bekerja di entiti masing-masing menawarkan diri untuk menjadi crown witness. Itu salah, kata Johari kepada Parlimen semasa ucapan perbahasan Belanjawan 2023. Johari yang merupakan ahli Parlimen Titiwangsa mempersoalkan lagi, mengapa mereka yang bergaji besar tidak disiasat, tetapi apabila ada masalah, semuanya diletakkan atas seorang sahaja. Saya rasa ini tidak adil. Jika terdapat sebarang kesalahan, ambil tindakan. Tetapi pihak pengurusan yang bekerja selama berpuluh tahun dalam entiti mereka didapati tidak bersalah. Macam mana ni? Ini cerita kartun. Tambahnya lagi, Johari turut membangkitkan persoalan mengapa kerajaan Malaysia tidak memfailkan saman terhadap Goldman Sachs di Amerika Syarikat. Mengapa rundingan dijalankan tanpa memfailkan saman? Biasanya apabila anda memfailkan saman dan kemudian selepas anda berunding, tekanan adalah lebih baik. Tiada saman terhadap Goldman Sachs di Amerika Syarikat, tetapi kita memfailkan saman di sini. Saman itu perlu difailkan di sana. Bila ada tekanan, barulah mereka akan bercakap, katanya. Beliau menjelaskan bahawa di Amerika Syarikat, sebaik sahaja saman difailkan, mereka tak boleh membuat perjanjian dengan mana-mana perniagaan lain sehingga mereka menyelesaikan masalah itu. Beralih ke berita seterusnya. Pharma Niaga, salah satu syarikat yang disenaraikan di pusat Malaysia, berisiko mengalami kerosakan inventory vaksin yang besar. Pendapatan Pharma Niaga Berhad yang dirangsang oleh pembekalan vaksin COVID-19 Sinovac Life Sciences kepada kerajaan semasa pandemik kini terjejas kerana beberapa ratus juta ringgit vaksin yang tidak terjual berada dalam gudangnya. Pembekal ubat utama ke hospital awam tersebut mungkin mengalami kemerosatan teruk yang dijangka menjejaskan kewangannya. Nilai sebenar akan bergantung pada penilaian juru auditnya. PricewaterhouseCoopers sama ada Pharma Niaga perlu membuat kemerosotan nilai penuh atau sebahagian, memetik laporan The Age. Salah satu sumber mengagarkan bahawa kemerosotan nilai mungkin mencecah 0.5 bilion ringgit bergantung pada cara juru audit menilai. Imbangan duga Pharma Niaga menunjukkan resapnya berjumlah 257.11 juta ringgit dan dana pemegang saham sebanyak 433.77 juta ringgit Malaysia pada 30 September tahun lepas. Ini adalah sangat sedikit dibandingkan dengan kemerosotan nilai yang mungkin mencecah 0.5 bilion ringgit Malaysia itu. Menurut laporan tahunannya bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, nilai inventory syarikat pada akhir 2021 berjumlah 1.26 bilion ringgit Malaysia, di mana 561.4 juta ringgit adalah berkaitan dengan vaksin COVID-19. Dalam respons email kepada soalan daripada DH mengenai kemungkinan kemerosotan nilai yang akan berlaku, Pharma Niaga berkata, terima kasih kerana menghubungi kami. Kami faham bahawa ini menarik. Bagaimanapun, kami tidak dapat memberikan sebarang ulasan mengenai siasatan ini buat masa ini. Perlu diingat bahawa selain Pharma Niaga, sebarang kemerosotan nilai yang besar boleh memberi kesan buruk kepada pemegang sahamnya, iaitu Baustate Holdings Berhad yang memegang 51.85% kepentingan dalam syarikat itu. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT yang mengawal 59.42% kepentingan ekuiti dalam Baustate Holdings juga mempunyai 8.62% kepentingan langsung dalam Pharma Niaga. Dalam laporan tahunan tahun kewangan 2021, Pharma Niaga berkata ia telah menjalankan penilaian kemerosotan nilai berjumlah 200 juta ringgit untuk unit milik penuh Pharma Niaga Life Science Sdn Bhd di Puchong, iaitu anak syarikat yang terlibat dalam pengeluaran vaksin COVID-19. Pharma Niaga telah membuat kesimpulan bahawa tiada kerugian rosak nilai diperlukan untuk pelaburan dalam anak syarikat pada 31 Disember 2021 kerana amaun boleh pulih adalah melebihi jumlah bawaannya. Berdasarkan penilaian
penilaian pengurusan, tiada susut nilai diperlukan kerana kumpulan itu menjangkakan dapat menjual vaksin COVID-19 dalam tahun kewangan 2022, kata syarikat farmaseutical itu dalam laporan tahunan. Tidak jelas berapa banyak vaksin Sinovac COVID-19 yang dibekalkan oleh Pharma Niaga kepada kerajaan untuk suntikan penggalak kedua tahun ini. Melalui PLS, Pharma Niaga pada Mac 2021 telah membangunkan keupayaan untuk mengeluarkan 2 juta dos sebulan bagi vaksin COVID-19 yang dibangunkan oleh Sinovac. Ini berlaku selepas majlis menandatangani perjanjian pada Januari tahun itu di mana Pharma Niaga memperoleh 14 juta dos vaksin COVID-19 Sinovac. Dalam laporan tahunan tahun kewangan 2021, Pharma Niaga berkata ia telah menyediakan 20.4 juta dos vaksin Sinovac COVID-19 kepada kerajaan Malaysia 4 bulan setengah lebih awal daripada masa yang sepatutnya. Ini telah mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kerajaan dan membolehkan Malaysia menjadi antara negara yang mempunyai kadar vaksinasi terpantas di dunia. Laporan tahunan itu juga menyatakan bahawa Pharma Niaga telah menjual 30,000 vaksin Sinovac COVID-19 kepada Hemas Mandala Pharmaceuticals dari Myanmar. Jumlah kemerosotan nilai juga bergantung kepada penilaian juru audit terhadap vaksin Sinovac COVID-19. Pada Mac tahun lepas, dalam temu bual eksklusif dengan DH, pengarah urusan kumpulan Pharma Niaga Datuk Zulkarnain Yusof berkata vaksin Sinovac COVID-19 akan dijual ke pasaran swasta pada harga siling borong RM62 satu dos dan harga runcit RM77 satu dos. Bagaimanapun, pada Disember 2021, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin dalam pertemuan dengan pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara Wong Kah Wah berkata Pharma Niaga menjual vaksin Sinovac COVID-19 pada harga RM130 setiap dos atau RM260 untuk 2 dos. Ia juga tidak jelas sama ada vaksin Sinovac COVID-19 telah tamat tempoh ataupun tidak. Pada November 2021, Agensi Pengawal Seliaan Farmaseutical Kebangsaan meluluskan lanjutan 6 bulan untuk vaksin Sinovac dan Pfizer COVID-19 dari tarikh yang dicetak pada label, sekaligus memanjangkan jangka hayat vaksin daripada 6 bulan kepada 12 bulan untuk vaksin yang disimpan pada suhu antara 2 degree Celsius hingga 8 degree Celsius. Untuk 9 bulan berakhir 30 September 2022, Pharma Niaga mencatatkan untung bersih RM37.07 juta dengan hasil sebanyak RM2.65 bilion Malaysia. Bagi tempoh yang sama tahun sebelumnya, syarikat mencatatkan keuntungan bersih RM86.67 juta daripada perolehan RM4.1 bilion Malaysia. Pada akhir September 2022, Pharma Niaga mempunyai wang tunai dan baki bank sebanyak RM32.79 juta. Pinjaman jangka pendek dia berjumlah RM776.99 juta manakala hutang jangka panjang berjumlah RM308.6 juta. Syarikat itu dijangka akan mengeluarkan laporan kewangan tahunannya menjelang akhir bulan ini. Tidak lama lagi, golongan minoriti akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang kebolehpulihan inventory vaksin COVID-19 Pharma Niaga. Pada 28 Februari 2023, harga saham Pharma Niaga ditutup pada harga 27 sen berbanding paras tertinggi bulan Februari 2023 iaitu 52.5 sen dan kejatuhan dia pada hari ini adalah sebanyak 38.64%. Banyak itulah yang jatuh dalam tempoh satu hari sahaja. Berita seterusnya, pendapatan suku ketiga kejaya prospek properti meningkat 12% kepada RM23.5 juta Malaysia. Keuntungan bersih kejaya prospek properti Berhad meningkat 12.21% kepada RM23.53 juta bagi suku ketiga berakhir 31 Disember 2022 daripada RM20.97 juta setahun yang lalu, berikutan kadar pembelian yang kukuh untuk projek hartanah utama di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Hasil suku tahunan meningkat kepada RM81.8 juta dengan segmen pembangunan hartanah sebagai penyumbang hasil utama menurut kumpulan itu dalam makluman kepada Bursa Malaysia pada 24 Februari yang lalu. Kumpulan itu mengumumkan dividen interim kedua sebanyak 1 sen sesaham yang akan dibayar pada 30 Mac. Tarikh ex-date jatuh pada 13 Mac. Bagi 9 bulan terkumpul berakhir 31 Disember 2022, keuntungan bersih meningkat 30.1% manakala hasil bagi tempoh itu juga meningkat 31.65%. Peningkatan dalam 9 bulan ini adalah disebabkan hasil dan keuntungan yang lebih tinggi untuk projek berterusan kumpulan di Jalan Klang Lama dan jualan projek Seri Tanjung yang telah siap. Walaupun terdapat banyak cabaran berterusan yang melanda pasaran hartanah semasa, kami sangat gembira dengan kadar pembelian yang sangat kukuh melebihi 90% untuk Street Residence atau Seri Tanjung Pinang dan Bloomsville atau Old Klang Road, kata pengerusi eksekutif kumpulan itu Datin Toh Seo Chun dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, kami akan terus mengambil setiap peluang untuk mengenal pasti dan mendapatkan lebih banyak
banyak tanah strategik dan mengembangkan portfolio pembangunan kami. Dalam masa yang sama, kami terus membangunkan rumah berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan. Selain itu, dengan pembukaan semula sempadan antarabangsa sebagai sebahagian daripada normalisasi pasca endemik, hotel milik kami iaitu Swiss Garden Hotel Melaka dan The Shore Hotel and Residence akan mendapat manfaat daripada kemasukan pelancong asing kerana Malaysia terus menjadi salah satu destinasi pelancongan kegemaran Asia Tenggara. Tambahnya lagi, pada 27 Februari, harga saham Kejaya Prospect Property meningkat sebanyak 1 sen atau 1.64% kepada 62 sen, memberikannya pemodalan pasaran sebanyak RM248.09 juta Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda teringin tak nak jadi sebahagian daripada pemegang saham syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia ini? Perkara pertama yang perlu anda ada adalah akaun CDS. Kalau tak ada akaun CDS, macam mana nak buat urusan jual beli saham? Jom buka akaun CDS bersama saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda. Layari akaun cds.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live bersama saya setiap petang semasa market open. Kita akan lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan pergerakan pasaran saham. Selain itu, untuk memudahkan anda mencari kaunter berpotensi, saya sediakan juga satu bot di Telegram yang mana anda boleh tengok terus chart terus dari Telegram. Dalam Telegram bot ini juga anda boleh dapatkan info tentang syarikat dan boleh dapatkan cadangan support dan resistance untuk kaunter yang anda beli. Yang belum ada akaun CDS tu, apa tunggu lagi? Buka sekarang, layari akaun cds.com. Kita pergi kepada berita yang terakhir. Kenaikan gaji kaki tangan awam boleh menyebabkan defisit bajet yang besar, kata PM Anwar Ibrahim. Kerajaan tidak mencadangkan kenaikan gaji penjawat awam dalam bajet 2023 kerana ia boleh menyebabkan defisit bajet yang besar, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata defisit bajet yang tinggi boleh menjejaskan keyakinan pelabur terhadap negara kerana mereka tidak akan yakin ada kemahuan politik yang kuat untuk mengurus negara dengan baik. Masalah kita sekarang ialah kita mempunyai hutang sebanyak 1.5 trilion ringgit Malaysia dengan defisit semasa sebanyak 5.6%, dan jika kita menaikkan gaji, defisit bajet kita mungkin meningkat kepada 6.5%. Tiada siapa yang akan datang dan melabur dalam negara kita kerana mereka tak yakin bahawa kita mempunyai kemahuan politik yang kuat untuk menguruskan negara dengan baik. Anwar berkata demikian sebagai respons kepada kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam Malaysia QPAC, Datuk Adnan Mat, bahawa tiada komitmen yang ditunjukkan oleh kerajaan untuk menilai semula sistem saraan perkhidmatan awam baharu bagi meningkatkan gaji dalam bajet 2023. Anwar bagaimanapun menyeru QPAC supaya bersabar memandangkan keutamaan kerajaan sekarang adalah membantu golongan rakyat yang lebih miskin. Sabarlah sebentar. Bukankah penting untuk cuba membantu golongan miskin tegar yang lebih menderita daripada pekerja biasa? Hidup juga sukar bagi pesawah, nelayan dan miskin tegar. Mereka juga bergelut untuk menampung kehidupan, katanya. Anwar membentangkan bajet negara untuk 2023 dengan jumlah peruntukan 388.1 bilion ringgit Malaysia pada Jumaat yang lalu, merangkumi 289.1 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus dan 99 bilion ringgit untuk perbelanjaan pembangunan, termasuk 2 bilion ringgit sebagai penjimatan luar jangka. Di bawah bajet itu, kerajaan juga bersetuju memberi bantuan khas Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuk secara kontrak, dan RM350 kepada pesara. Itu sahaja yang dapat saya share dengan anda pada hari ini. Jika anda suka video saya ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng untuk tak terlepas video saya yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.